الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وآلهم وذرياتهم وبأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة نافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وعن اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وإلى صاحب هذا الكتاب الإمام أحمد سيدي أحمد بن محمد ابن محمد الدردير رحمه الله تعالى وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليه أجمعين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dapat meneruskan pengajian bagi kitab Al-Qaridah Al-Bahiyah karangan Al-Imam Al-Allamah Abul Barakat Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad Ad-Dardir rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada perbahasan Al-Imam wa ma taufiqi illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Wa ma taufiqi illa billahil aliyyil azim. Yani tiadalah taufik bagiku melainkan dengan bantuan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Jadi at-taufiq, perbincangan berkenaan dengan taufik ini perlu diberikan perhatian yang teliti oleh penuntut ilmu. Taufik maknanya adalah khalqu qudrati ta'ah fil abdi. Satu pandangan lagi dimaksudkan dengan khalqu ta'ah. Tamam. Jadi ada dua pandangan para ulama dalam mazhab Asy'ariyah mentafsirkan makna taufiq. Al-Imam Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala menjelaskan di dalam kitab beliau Hasyiah Bajuri ala Jawharatit Tauhid, taufiq dari segi lughah maknanya adalah at-ta'lif bainal asya', ini menggabungkan di antara dua perkara ataupun menggabungkan di antara perkara dengan perkara. Tamam. Jadi contoh seperti kita sebut waffaqtu baina syai'i wasyai', iaitu dengan makna ja'altu bainahuma muwafaqatan wa munasabatan. Ini aku jadikan di antara sesuatu dengan sesuatu tersebut mempunyai munasabah dan muwafaqah. Tamam. Jadi maknanya taufiq kalau dengan makna lughah ay waffaqahu Allah, dengan makna faman waffaqahu Allah ja'alahu muwafiqan li aghradis syar'i. Maksudnya dia akan di ta'lif ataupun digabungkan dia dengan apa yang munasabah ataupun muwafaqah dengan tujuan syarak. Itu makna segi lughah. Dari segi syarak ataupun istilah para ulama, taufiq bermaksud khalqu qudrati ta'ah fil abdi. Khalqu qudrati ta'ah fil abdi. Kata Imam Haramain, kata Imam Al-Bajuri, dari segi syarak maknanya khalqu qudrati ta'ah fil abdi wa hal yahtaju liqaulihim wa tashili sabilil khairi ilaih. Ataupun
والداعية إليها أي الميل النفساني إلى الطاعة أو لا يحتاج لذلك. Baik, perkataan khalqu qudrati ta'ah, ini menciptakan kemampuan ketaatan pada hamba. Itu makna taufik, maksudnya diciptakan kemampuan ketaatan kepada hamba. Baik, ketika diciptakan kemampuan ketaatan tadi kepada hamba, adakah diperlukan qaid dengan diletakkan dengan makna tashil sabilil khair, dan diciptakan juga kemudahan untuk menjalankan kebaikan tersebut, ataupun khalqu ad-da'iyati ilaiha, ataupun menciptakan cenderung hati seseorang tadi untuk melakukan taat. Baik, perlu tak dengan qaid tadi? Khilaf, kata ulama. Khilaf ni terbina daripada apa? Mabniyun ala khilafi fi tafsiri qudrati ta'ah. Ketika mana mereka mentafsirkan apa makna qudratu ta'ah itu sendiri. Hari saya akan saya akan tulis nanti, insyaAllah. Ini saya baca dulu. Jadi ketika mereka beza pandangan tentang masalah mentafsirkan qudratu ta'ah tu. Jadi taufik apa maknanya? Khalqu qudrati ta'ah fil abdi. Jadi ketika mana nak perlu tak diletakkan qaid dan menciptakan kemampuan ketaatan kepada hamba atau pada hamba, baik perlu tak letak qaid di belakangnya dengan maksud dan dimudahkannya untuk melakukan kebaikan tersebut, ataupun da'iyah ilaihi, ataupun dengan makna pendorong atau cenderung hatinya kepada ketaatan yang akan dilakukan. Baik perlu tak letak itu atau tidak perlu letak. Ini semua terbina daripada khilaf pada tafsir qudrati ta'ah. Al-Imamul Haramain mentafsirkan qudratu ta'ah tadi dengan makna salamatul asbabi wal alat. Salamatul asbabi wal alat. Tamam? Manakala Al-Imamul Asy'ari mentafsirkan qudratu ta'ah tadi dengan makna al-ardul muqaran. Al-ardu al-muqaran. Ardul muqaran lit-ta'ah. Tamam. Disebabkan kerana perbezaan di antara dua tafsir tersebut menyebabkan satu memerlukan kepada qaid, diletakkan dengan qaid, satu lagi tidak diperlukan dengan qaid. Tamam. Baik, saya tulis sini untuk lebih nampak. Ini dipanggil mabhasul istita'ah. Ini antara mabhas yang hawisah ataupun agak susah yang dibincang oleh para ulama dalam ilmu kalam. Baik, mabhasu al-istita'ah. Bagi mabhas tamam. Tentang ta'rif bagi taufik. Dia ada dalam perbincangan mabhasul istita'ah, dia akan bincang dua perkara, iaitu apa dia? Taufik dengan al-khuzlan. Taufik dengan khuzlan. Khuzlan lawan bagi taufik. Baik, taufik apa maknanya? Kita sebut tadi dari segi syarak, ini syara'an. Khalqu qudrati at-ta'ah fi al-'abdi. Baik. Khalqu qudrati at-ta'ah fi al-'abdi. Baik. Baik, sekarang dia perlu tak letak dengan qaid. Wa ad-da'iyati ilaih. Da'iyah ni adalah ataf kepada qudrah. Wa ad-da'iyati ilaiha. Ini ila ta'ah. Tamam. Baik, sekarang ni dipanggil apa? Dipanggil qaid ni. Baik, perlu tak letak qaid ni? Da'iyati ilaiha ni perlu letak tak? Atau cukup sekadar dengan takrifan ni saja? Yang ni berlaku perlu letak ataupun tidak ini
melihat kepada ta'rifan qudrati ta'ah. Karena berlaku khilaf di kalangan ulama pada qudrati at-ta'ah. Ada dua pandangan pada masalah tersebut. Qudrati ta'ah ditafsirkan kepada dua pandangan. Pandangan pertama, Al-Imam Al-Haramain. Pandangan kedua, Al-Imam Al-Asy'ari. Khalqu qudrati ta'ah. Al-Imam Al-Haramain menterjemahkan makna qudratu ta'ah tadi kepada makna salamatu. Beliau terjemahkan dengan makna salamatu al-asbab wal ala. Al-Imam Asy'ari pula terjemah dengan makna apa? Al-ardu muqaran. Apa makna asbab? Asbab maknanya adalah al-asya' allati takunu hamilatan. Ya. Al-asbab makna asya' allati takunu hamilatan 'ala al-fi'li. Al-asya' allati takunu hamilatan 'ala al-fi'li. Itu maksud asbab. Ini perkara yang mana menjadi sebab kepada berlakunya fi'il. Mengingat sebab. Ya. Sebagai al-asbab. Kalau alat pula maknanya apa dia? Al-asya' allati yahsulu biha al-i'anata 'ala al-fi'li. Iaitu perkara yang berhasil dengannya bantuan untuk melakukan fi'il, perbuatan tersebut. Sebagai alat. Contoh alat apa dia? Bagi solat, as-salah, alat baginya adalah al-ma', ini air yang ada, dan anggota tubuh yang sihat. Itu dipanggil salamatul asbab wal alat. Tamam. Jadi sebab salamatul asbab wal alat ni, kalau Imam Haramain, contoh bagi asbab wal alat ni adalah al-ma' wa al-a'dha' as-salimah. Dua perkara ni adalah merupakan salamatul asbab wal alat. Al-ardul muqaran berbeza dengan salamatul asbab wal alat pada makna qudratul ta'ah di sini. Kalau salamatul asbab wal alat maksudnya alat tu mesti ada dulu sebelum daripada taat tadi berlaku. Kalau taat yang kita bagi contoh adalah as-salah. Jadi sebelum untuk mendirikan solat, maka kena ada dulu hak ni. Maka yang ni dipanggil mutaqaddim. Faham? Mutaqaddim. Ardil muqaran, perkataan muqaran itu sendiri menjelaskan kita dengan makna ma'a. Ay ma'al fi'l. Hada qabla al-fi'l, hada ma'al fi'l. Faham? Jadi kalau dari segi tafsiran khalqu qudrati ta'ah fil abdi, maksudnya Allah menciptakan ya, kemampuan untuk melakukan taat dengan makna kalau isi Imam Haramain, iaitu alatnya ada, nah, dan sebabnya pun ada untuk melakukan taat ini. Tamam. Jadi kalau kata alatnya ada, anggotanya ada, sihat dan ayat ada, baik, cukupkah sekadar untuk mendirikan solat? Kalau tidak ada ni da'iyah ilaiha, tak cukup. Dia kena ada da'iyah ilaiha. Maka ta'rifan Imamul Haramain dengan makna salamatul asbab wal alat memerlukan kepada qaid ad-da'iyah ilaiha. Kena ada da'iyah ilaiha baru boleh untuk laksanakan ni. Karena nanti akan jadi orang kafir pun akan jadi muwafaq. Faham? Orang kafir, orang yang bukan Islam pun ada air dan anggota tubuh yang sihat, tapi tak solat. Faham? Tidak dirikan solat. Maka da'iyah ilaiha ataupun tadi tashil. Satu pandangan kita sebut apa? Tashil. Kalau Imam tashil sabilil khair ilaiha. Sabilil khair ilaiha. Boleh juga. Baik, kedua-dua qaid ini perlu diletakkan ketika ditakrifkan dengan ini.
Maksudnya ta'rifkan qudratul ta'ah dengan makna salamatul asbab wal alat. Baik. Tapi kalau ditarifkan dengan ta'rifan Imam Asy'ari, khalqu qudrati ta'ah fil 'abdi dengan makna ardul muqaran. Tamam? Ardul muqaran maksudnya apa dia? Taat itu tamam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala jadikan taat itu pada hamba. Ai khalqu ta'ah itu sendiri. Faham? Jadi ma'a itu maksudnya kemampuan tu ada bersama dengan taat tu. Jadi khalqu ta'ah nafsu. Tamam? Baik. Bukan minta maaf. Kalau qudrah ta'ah tadi maksudnya dijadikan qudrah ta'at tadi kepada hamba tadi. Baik. Maka sebab tu kata bila mana Imam Haramain mentarifkan taufik tadi dengan makna salamatul asbab wal alat, maka dia kaitkan dengan wujud ad-da'iyah ay ba'is ilaiha ataupun pendorong kepadanya untuk mengeluarkan golongan kafir, kerana orang kafir juga ataupun bukan Islam, mereka juga ada alat tadi. Salamatul alat wal asbab ada, tetapi tidak diberikan kepada mereka ba'is, da'iyah. Maka tidak masuk dalam ta'rif taufik. Dan dalilnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Faham? Dalil kepada taufik ni adalah maksudnya adalah istita'ah dengan makna siapa yang ada alat dan asbab pada ketika tersebut. Cukup sebabnya, yakni al-asya' allati hamilah 'ala al-fi'l. Tamam? Dan juga cukup dia punya alatnya, ay asya' allati yahsulu biha al-i'anata 'ala al-fi'l. Bantuan. Jadi Allah mewajibkan haji ke Baitullahil Haram man istata'a ilaihi sabila. Istata'a ilaihi sabila maksudnya man indahu al-alat wal asbab. Tamam? Itu. Baik, manakala al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari pula menterjemahkan qudratut ta'ah tadi dengan makna khalqul fi'li fil 'abdi. Nah ni, kata ardul muqaran di sini dengan makna apa? Khalqu al-fi'li fil 'abdi. Ni. Khalqul fi'li fil 'abdi. Jadi diciptakan perbuatan tadi kepada hamba. Jadi kalau dengan ta'rifan khalqu al-fi'li fil 'abdi ini berdalilkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, makana yastati'una as-sam'a wa ma kana yubsirun. Jadi mereka tidak mampu mendengar dan mereka tidak mampu untuk melihat. Dan orang kafir ada mata? Ada telinga? Salamatul asbab wal alat. Naam, salamatul asbab wal alat. Tapi Allah Ta'ala tidak jadikan perbuatan taat tadi kepada mereka kerana tidak dijadikan oleh Allah. Faham? Jadi orang kafir ada sebab dia. Sebab dia apa? Dia ada telinga. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, maka yastati'una as-sam'a. Mereka tidak mampu mendengar. Mereka ada telinga, tapi tak mampu mendengar kebenaran. Nah, wa ma kana yubsirun, dan mereka tidak melihat. Tidak mampu melihat dengan kebaikan dan kebenaran. Nah, jadi kenapa? Karena Allah tidak menciptakan ardul muqaran, ai fi'al itu sendiri. Nah, perbuatan itu tidak diciptakan oleh Allah untuk mereka melakukan taat. Nah, jadi ketika ta'rif macam tu, ketika ta'rif dengan Imam Abu Hasan al-Asy'ari, maka dia tidak perlu lagi kepada qaid da'iyah ilaiha. Nah. Dan di sini kita disebut oleh Imam Al-Haramain, Imam Bajuri, wal muradu min al-alati al-asya' allati yahsulu biha al-i'anata 'ala al-fi'li fal ma' alladhi yatawadda'u bihi min al-asbab al-'urfiyyah lis-salah. Air yang digunakan untuk wuduk dengannya adalah sebab urfi bagi salat. Wal a'dha' allati tuhawilu biha at-ta'ata alatun laha. Manakala anggota pula yang mana tuhawil biha ta'ata, yang menukarkan anggota tadi dengan gerakan tadi sehingga menjadi taat, iaitu dengan melakukan salat, itu adalah alat untuk ataupun mengambil wuduk tadi sebagai ibadah dan melakukan salat. Itu alat-alat yang ada pada anggota tersebut. Jadi maksudnya apa dia? Al-asya' allati yahsulu biha al-i'anata 'ala al-fi'li.
Ala hadha tafsir, kata Imam Bajuri, yahtaj lima dhukira li ikhrajil kafiri fa innahu laysa muwaffaqan. Maka tafsir, kalau dengan tafsir demikian, tafsir dengan makna qudratut ta'ah tadi dengan maksud salamatul asbab wal alat, maka perlu disebutkan dengan qaid untuk mengeluarkan kafir kerana mereka tidak muwaffaq. Ma'a anna Allah khalaqa fihi qudratat ta'ah bil ma'na sabiq. Sedangkan Allah menciptakan qudrah ta'ah. Qudrah ta'ah dengan makna apa? Ada alat dan ada sebab. Salamatul asbab wal alat. Manakala Imam Abu Hasan al-Asy'ari fassara qudratat ta'ah, tamam, al-Asy'ari bil 'aradil muqaran lit ta'ah. Jadi beliau mentafsirkan makna bagi qudratut ta'ah tadi adalah 'ardal muqaran. Nah, 'ardal muqaran dengan makna apa tu? Khalqul fi'li fil 'abdi, menjadikan perbuatan pada hamba. Baik, dia tengok apa dia 'ardal muqaran. Ala hadha tafsir fala yahtaj lima dzukir. Jadi kalau dengan tafsir 'ardal muqaran, maka dia tidak memerlukan lagi kepada apa yang kita sebutkan qaidnya tadi, iaitu tashil sabilil khairi ilaihi ataupun da'iyati ilaiha. Lianna al-kafira, ini kerana kafir kharijun min awalil amr. Orang kafir keluar daripada awal lagi. Bila mana diciptakan, disebutkan qudratut ta'ah tu dengan makna al-fi'lu ta'ah tu sendiri, maka kafir telah terkeluar daripada ta'rifan tu daripada awal lagi. Kalau diterjemahkan seperti terjemahan ataupun ditafsirkan qudratut ta'ah dengan tafsiran al-Imam Haramain, al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Tamam. Iz lam yakhluqillahu fihi qudratut ta'ah bihadzal ma'na. Kerana Allah tidak menciptakan kepada mereka qudrah ta'ah dengan makna ardal muqaran, dengan makna fi'lu ta'ah tu, perbuatan ta'ah. Tamam. Wa urida, ini ada sedikit orang panggil komentar ataupun iskalat. Urid maksudnya ni ada muskil daripada sebahagian orang, kemungkinan muskil dia kata anna syakhsa mukallafun qabla ta'ah. Tamam. Dia akan ada muskil kerana ada seseorang kemungkinan ditaklifkan sebelum taat. Ma'annahu qablaha ala kalamihi laysa fihi qudrah. Jadi berdasarkan kan kalau kata ni asy-syakhs mukallaf qabla ta'ah. Kita sebelum buat taat, kita ditaklifkan. Sebelum kita sembahyang, kita ditaklifkan dengan sembahyang. Untuk diwajibkan sembahyang pada waktu zuhur contohnya. Kita waktu tu masih lagi duha. Baik, zuhur lagi, kita ditaklifkan untuk sembahyang pada waktu zuhur. Wajib tak sembahyang zuhur? Wajib sembahyang zuhur ketika masuk waktu zuhur tu lah. Tamam. Baik. Dan asy-syakhs mukallaf qabla ta'ah. Seseorang tadi dia adalah mukallaf, ditanggungjawabkan sebelum taat yang dilakukan. Ma'annahu qablaha ala kalamihi, sedangkan dengan kalam al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari laisa fihi qudrah. Jadi berdasarkan kalam Imam Abu Hasan al-Asy'ari, makna bagi taufik adalah khalqu qudratit ta'ah 'ala al-'abdi, dengan makna khalqut ta'ah ataupun khalqul fi'li at-ta'ah 'ala al-'abdi, maka itu tak akan berlaku sebelum berlakunya taat tersebut. Padahal kita ditaklifkan sebelum taat, dan ketaatan tadi tak berlaku lagi selagi tidak dijadikan. Fayalzam alaihi takliful ajiz, dan itu akan menjadikan seorang tadi ditaklifkan dengan sesuatu yang dia tidak mampu. Dan hadza mamnu'. Dalam usul mamnu'. Wa ujiba bi'annahu qadirun bil quwwatil qaribati lima ittasafa bihi min salamatil asbab wal alat. Dan dijawab oleh para ulama dengan annahu qadirun bil quwwah. Bil quwwah al qaribah. قادر بالقوة القريبة لما اتصف به من سلامة الأسباب والآلات، وهذا بناء على ما قاله الأشعري من أن العرض كالبياض لا يبقى زمانين، بل العرض في هذا الزمان غير العرض في الزمان الذي قبله، وهكذا فيكون كالماء الجاري. Baik. Bahasa Melayu boleh kita terjemah dalam mantik boleh? Terjemah bil quwwah ni. Sungguh. Jadi dia ada kemampuan, yang berkemampuan untuk melakukan tersebut. Bil fi'li maksudnya melaksanakan tadi secara langsung. Tamam. Manakala bil quwwah maksudnya dia mempunyai kemampuan untuk melakukan perkara tersebut. Jadi katanya
dia tidak dikira sebagai taklif ajiz. Kerana apa? Kerana dia dikira sebagai seorang yang berkemampuan untuk melakukan demikian bila mana disifatkan dia dengan salamatil asbab wal alat. Yakni jaga dia punya sebab-sebab dan alat-alatnya tadi wujud maksudnya. Baik. Dan kemudian dia kata wa hadha bina'un 'ala ma qalahu al-Asy'ari min anna al-'arda kal bayadi la yabqa zamanain. Ini terbina daripada kalam al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari bahawa al-'ard la yabqa zamanain. Al-'ard la yabqa zamanain. Jadi Imam Abu Hasan al-Asy'ari punya pandangan al-'ard maksudnya benda yang menumpang. Contoh seperti ni warna koko pada kayu ni ataupun ni kulit kita yang warna macam ni la yabqa zamanain. Kal ma'il jari, seperti air yang bergerak. Air yang bergerak sebenarnya kita nampak sungai yang kita tengok semalam, kalau air dia tak bertambah, kita rasa tu sama je. Tak, sebenarnya dia berubah. Ma'il jari sebenarnya air yang tadi ni, setiap detik tu bukan air yang tadi. Setiap saat tu bukan air yang kita tengok pada saat ni. Walaupun zahir mata kita nampak seolah-olah macam dia tak berubah. Padahal sebenarnya dia bergerak. Dan kemudian air yang bergerak tadi telah berlalu, yang baki sekarang ni air yang lain. Tapi disebabkan kerana terlalu halus pergerakan tersebut sehingga kita tak nampak. Baik. Begitu juga al-bayad ataupun ni warna kulit kita. Warna apa saja yang lekat pada jisim. Hadza ard. Al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari kata al-ardu la yabqa zamanain. Al-ard la yabqa zamanain, dan termasuk ard adalah al-fi'l, perbuatan. Perbuatan juga ard. Al-ard la yabqa zamanain. Maka disebabkan tu Al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari dia berpandangan kata fi'il tadi Allah ciptakan. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Maksudnya setiap perbuatan kita tadi diciptakan oleh Allah setiap masa. Setiap berlaku. Kadang-kadang kita tak sedar ni. Kulit ni kita kata semalam macam ni warna kulit kita. Tak. Kata Maulana Syekh Jamal, kalau ikut pandangan yang ni lah, ikut pandangan yang Imam Abu Hasan al-Asy'ari sebut, walaupun kata Imam Bajuri wal haq anna al-ard yabqa zamanain. Boleh jadi yabqa zamanain. Tapi kalau kalau ikut dalam kitab ni, Al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari sebut kata apa? Al-ard kal bayad la yabqa zamanain. Bal al-ardu fi zamani ghair al-ard fi zamani alladhi qablah. Jadi ni kulit tadi kita tengok ni, kita dah ni kulit saya. Dah ni. Nampak dah warna kulit ni. Ni baru duk sebut ni. Dalam masa duk sebut tu, selepas dah beberapa second, dia dah tak macam kulit yang tadi sebenarnya. Walaupun kita nampak macam tak ada berlaku perubahan apa-apa. Kerana terlalu halus pergerakan tadi. Macam tu juga ni. Yang duduk pada ni, kita kata semalam saya main warna koko ni juga. Ya. Semalam saya main warna koko tu. Bantai tu semalam main warna merah tu. Ni semalam pun saya tengok warna mah ni. Yang tudung ni. Semalam pun warna mah. Seminggu lepas pun warna mah ni. Sebulan lepas pun warna mah ni. Macam ni juga ni. Ni warna hitam ni dia kata. Sejak daripada mula beli sampai lah ada warna hitam tu. Kalau ikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari tak? Katanya hadza la yabqa zamanain. Hitam tadi, hak yang mula beli dulu tak sama macam hitam sekarang. Dan hitam yang mula beli dengan hitam keesokan harinya tak sama lagi dengan hitam yang sebelumnya. Kerana dia tidak yabqa zamanain. Dia akan selalu berlaku perubahan. Wa hakadha. Wal haqq kata Syekh Al-Bajuri anna al-'arda yabqa zamanain. Tapi yang tepatnya adalah al-'ard yabqa zamanain. Tapi wa 'ala hadha wa 'alaihi fala mani'a min taqaddumil qudrati 'ala at-ta'ati 'anha. Maka tidak ada masalah untuk didahulukan qudrah 'ala at-ta'ah. Didahulukan qudrati ta'ah tadi anha, yani 'anit ta'ah. Jadi ada qudrah ta'ah dulu, maksudnya diciptakan fi'il tadi untuk melakukan ta'at sebelum adanya ketaatan tersebut. Kerana al-'ardu yabqa zamanain. Baik. Fatahsulu min dhalika anna fi at-tawfiq qawlain. Maka ni Syekh ringkaskan balik. Taufiq ada dua pandangan kita sebut tadi. Yang pertama, annahu qalqu qudrati ta'ah fil 'abdi wa tashili sabilil khair ilaihi aw da'iyati ilaiha. Aduh, gabung semua tu. Tu pandangan siapa? Pandangan Imam Haramain. Pandangan Imamul Haramain. Wa fi ba'd al-ibarat
Tamam? Dan sebahagian ibarah digunakan ibarat Imam Haramain ini dengan ibarat apa? Khalqut ta'ati nafsiha. وفي بعض العبارات خلق الطاعة نفسها. Yani jadikan taat itu sendiri. Wahuwa zahir. Wa qawlu tsani, tamam? Qawlu tsani dengan pandangan Imam Asy'ari, khalqu qudrati at-ta'ati fil 'abdi. Khalqu qudrati at-ta'ati fil 'abdi. Jadi dijadikan qudrah taat kepada hamba. Qudrah taat dengan makna apa? Al-fi'lu fil 'abdi, khalqul fi'li fil 'abdi, yani fi'lu ta'ati fil 'abdi. Jadi dijadikan arat ataupun kekuatan melakukan taat tadi kepada hamba. Manakala ikut pandangan pertama, menjadikan taat itu sendiri. Khalqut ta'ati nafsiha. Hadani qawlani mabniyan ala qawlaini fi tafsir qudrati ta'ah. Wa ikhtisaruhum ala ikhrajil kafir yaqtadi anna al-mu'min al-'asi. Jadi, dan ini maksudnya kalau kita ringkaskan tadi dengan makna yang telah kita sebutkan syarahan tadi, dan kata Imam Al-Bajuri, para ulama ketika mentafsirkan ini mengikhtisarkan, mengeluarkan kafir daripada ta'rifan qudrah ta'ah tadi. Maka bila disebut kata salamatul asbab wal alat, dengan makna bila disebut dengan salamatul asbab wal alat dan kemudian ada da'iyah ilaiha, yakni ba'is ila ta'ah, maka terkeluar daripadanya orang kafir, daripada diiktibar sebagai orang yang muwaffaq, yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikeluarkan kafir untuk mengekalkan mukmin asi termasuk dalam muwaffaq. Dan yang terkeluar hanya kafir saja. Mukmin asi macam mana pula? Mukmin asi muwaffaq alal haq, mengikut pandangan yang hak. Khilafan liman qala, ini berbeza dengan pandangan satu lagi yang mengatakan al-muwaffaq la ya'si. Orang yang beri taufik, mereka tidak akan melakukan maksiat selama-lamanya. Iz la qudrata lahu 'ala al-ma'siyah. Karena yang diberi taufik, dia tidak akan ada qudrah untuk melakukan maksiat. Kama anna al-makhzul la yuti', seperti mana orang yang dicelakakan, mereka tidak akan melakukan taat. Karena apa? Karena iz la qudrata lahu 'ala ta'ah. Karena tidak ada kemampuan untuk dia melakukan ketaatan. Nampak? Jadi kamu boleh sebut, kata Imam Bajuri, walaka an taqula al-muwaffaqu la ya'si min haitsu ma wuffiqa fihi. Tamam? Al-muwaffaq itu mereka tidak akan bermaksiat pada perkara yang mereka ditaufikkan padanya. Dia tak akan maksiat dengan perkara tersebut. Jadi ketika tidak diberikan taufik dengan perkara tadi, maka mereka akan melakukan maksiat. Tetapi adakah mukmin masih muwaffaq? Ya, muwaffaq. Mukmin asi muwaffaq. Okay. Kalau kata dia muwaffaq, macam mana dia boleh buat maksiat? Dia diberi taufik kepada benda yang boleh untuk dia lakukan taat pada waktu itu. Faham? Contoh, seorang mukmin asi, dia solat, masa sama dia berzina, na'udzubillah. Dia solat, waktu solat ni hadza qad wuffiqa bis-salah. Dia diberi taufik untuk melakukan solat. Tamam? Manakala ketika dia berzina, hadza lam yuwaffaq. Dia tak diberi taufik waktu itu. Maka dia berzina, ya'si pada waktu tersebut, na'udzubillah min dzalik. Tamam? Contoh. Wal makhzul la yuti'u min haitsu ma khuzila fihi. Manakala orang yang dicelakakan pula adalah mereka tidak akan melakukan taat pada benda yang yang mereka diberikan ketetapan kecelakaan pada perkara tersebut. Masalah berkenaan dengan taufik, ada dua pandangan ulama dalam masalah tersebut pada ta'rifan, dan kesemuanya meletakkan ta'rif tadi dengan khalqu qudrati ta'ah 'ala al-'abdi atau fil 'abdi. Dengan satu lagi pandangan khalqu qudrati ta'ah fil 'abdi wa da'iyati ilaiha, ataupun tashil sabilil khair ilaiha. Cuma nak letakkan qaid ataupun tidak letakkan qaid yang belakang tadi ini, melihat kepada tafsiran qudrati ta'ah itu sendiri. Kalau qudrati ta'ah tadi ditafsirkan dengan makna salamatul asbab wal alat seperti al-Imamul Haramain, maka perlu diletakkan qaid ad-da'iyati ilaiha untuk mengeluarkan kafir daripada termasuk dalam ta'rif taufik muwaffaq. Kenapa? Karena mereka juga mempunyai alat dan sebab yang sejahtera pada waktu tersebut. Ada air kalau untuk solat contohnya, dan ada juga anggota sihat. Tapi kenapa tak diberi taufik untuk solat?
Karena tidak diciptakan ba'is ilaiha. Tidak diciptakan oleh Allah kepada mereka dengan pendorong untuk mereka melakukan taat. Faham? Baik. Manakala Imam Abu Hasan al-Asy'ari pula menterjemahkan qalqu qudrati ta'ah tadi dengan makna ardil muqaran lit ta'ah. Nah, ardil muqaran lit ta'ah. Maksudnya dengan makna qalqu qudrati ta'ah, maksudnya qalqu qudrati ta'ah dengan makna qudrah ta'ah tadi dengan makna apa? Ardil muqaran. Yang sifat yang maksudnya Allah Ta'ala menjadikan qudrah ta'ah tadi, maksudnya dengan qudrah ta'ah tadi setiap kali dicipta. Contoh. Jadi setiap kali kita nak semayang, Allah menjadikan ta'ah tu semayang dia. Setiap kali nak puasa, Allah jadikan qudrah ta'ah kepadanya. Ardil muqaran tu, dia puasa. Setiap kali dia nak melakukan taat, Allah menjadikan qudrah taat tadi kepadanya. Jadi qudrah taat tadi dijadikan oleh Allah, maka dia dikira taufik. Jadi kalau ikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari, orang tengok orang ni dia semayang. Semayang saja tengok-tengok dia kata, ya, maksudnya ini orang yang muwaffaq. Orang telah diberi taufik oleh Allah. Kenapa? Kerana Allah telah menciptakan kepadanya qudrah untuk melaksanakan solat tersebut. Boleh faham? Yang tu beza di antara al-imam. Jadi kalau kita beza lebih halus lagi dengan makna salamatul asbab wal alat ni, maksudnya sebab dia tadi mutaqaddim. Qalqu qudrati ta'ah tadi diciptakan qudrah ta'ah. Qudrah tadi diciptakan sebelum. Manakala ikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari, qalqu qudrati ta'ah dengan makna ardil muqarin, maksudnya qalqu ma'a qudrati ta'ah. Maksudnya bersama dengan ta'ah tadi diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan taat. Faham? Diciptakan qudrah tu untuk dia melakukan taat kepada Allah. Boleh faham? Tak faham pun tak apa lagi, apa ni. Saya rasa ni saya dah ulang beberapa kali dah. Tak ingat nanti buka dalam kitab Al-Imam Bajuri, dalam Hasyiah Bajuri ada Jawharatul Tauhid, dan baca balik tengok faham ke tak faham. Kalau tak faham lagi, maknanya ada masih lagi sama ada kekurangan pada syarahan ataupun kekurangan pada kita sendiri untuk memahami masalah tersebut dengan baik. Baik. Yang tu saja perbahasan kita pada hari ini. Wa ma taufiqi illa billahil aliyil azim. Aduh. Jadi kalau disebut di sini, Syekh Jamal sebut at-taufiq huwa qalqu qudrati 'ala at-ta'ah fil 'abdi atau qalqu at-ta'ah. Tu tengok. Jadi kalau kata disebut sini dengan makna taufiq huwa qalqu qudrati 'ala at-ta'ah fil 'abdi. Baik, ni pandangan siapa? Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Atau qalqu at-ta'ah. Ni pandangan siapa? Imamul Haramain. Tamam? Imamul Haramain. Jadi faham itu alhamdulillah, maksudnya faham. Tak. Betul. Tak terbalik. Qalqu qudrati at-ta'ah 'ala fil 'abdi tadi adalah pandangan al-Imam al-Asy'ari. Qalqu at-ta'ah tadi adalah pandangan Imamul Haramain. Karena ta'rifan lain bagi qalqu at-ta'ah. Qalqu qudrati at-ta'ah 'ala al-'abdi atau da'iyati ilaiha atau tashil sabil khair ilaiha dengan makna yang lain, ibarat yang lain daripada qalqu at-ta'ati nafsiha. Qalqu at-ta'ah. Itu pandangan Imam Haramain. Boleh? Jadi kalau kita tak boleh nak faham sangat lagi pun, garis dulu di bawah kalau kata ada kitab ni, kitab Syekh Jamal, qalqu qudrati 'ala at-ta'ah fil 'abdi, garis bawah tertulis di tepi, ini pandangan Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Qalqu at-ta'ah ini adalah pandangan al-Imam Imamul Haramain. Tamam. Boleh faham? Baik, kenapa? Ni nak bagi faham lagi jelas sikit ni. Kenapa Imam Haramain sebut qalqu at-ta'ah? Kita nampak macam keliru lagi ni. Kerana Imamul Haramain kata ada sebab dan ada alat, tapi taat tak berlaku. Faham tak? Kerana tak diberi taufik. Sebab ada, alat ada. Sebab tu, tapi tak ada da'iyah ilaiha. Maka perbuatan taat tak akan berlaku. Solat tak didirikan. Walaupun ayah ada, anggota tubuh dia sihat. Tapi kenapa dia tak semayang? Dia tak semayang kerana tak ada ayat, kerana tak ada sebab, tak ada alat, anggota dia tak putih semua. Tak. Ada semua sebab dan alat, tapi tidak ada solat. Tak ada solat. Maka bermakna dia tidak muwaffaq. Baik, bila mana dijadikan solat, qalqu at-ta'ah. Qalqu at-ta'ah tu barulah dia jadi muwaffaq. Maka tu pandangan Imam Haramain.
Itu Imam Haramain kata qalqu qudratit ta'ah 'ala al-'abdi dengan makna qalqu, ini qudratit ta'ah dengan makna ada salamatil asbab wal alat wa da'iyati ilaiha dengan makna qalqu ta'ah itu sendiri. Jadi ketika hamba tadi melakukan solat, jadi kita nampak dia ada sebab selamat apa ni, sejahtera dia punya alat dan sebab dia, dan kemudian didirikan solat, maka ikut pandangan Imam Haramain hadza muwaffaq, ay qalqu ta'ah nafsiha. Boleh faham? Manakala Imam Abu Hasan Al-Asy'ari qalqu qudratit ta'ah, qudrah itu sendiri Allah Ta'ala ciptakan. Qudrah untuk melakukan ta'at itu sendiri Allah Ta'ala ciptakan, bukan ta'at lagi. Qudrah ta'at itu pun Allah Ta'ala ciptakan. Qudrah ta'at dengan makna apa? Ardul muqarin. Ardul muqarin, maksudnya perbuatan ta'at itu sendiri, kemampuan untuk melakukan ta'at itu sendiri Allah Ta'ala jadikan dulu pada awal ni, tanpa perlu kepada salamatul asbab wal alat, kerana dia tak dijemahkan dengan salamatul asbab wal alat. Boleh? Khalqu qudrati ala ta'atul abdi atau khalqu ta'ah min qawlika wafaqtu baina syai'i wa syai'i atau ay ja'altu bainahuma muwafiqatan wa munasibatan atau munasabatan muwafaqatan wa munasabatan. Faman wafaqahu Allah ja'alahu muwafiqan li aghradi syar'i. Siapa yang diberi taufik oleh Allah, maka Allah jadikan dia muwafaq, maksudnya muwafiqan, yakni beserta dia ataupun bertepatan dia dengan tujuan syarak. Lalu firman Allah, wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islami wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Tamam? Siapa yang Allah Ta'ala berkehendak padanya an yahdiyahu, Allah Ta'ala nak beri hidayah kepadanya, yashrah sadrahu lil islam, maka Allah akan mudahkan, Allah Ta'ala akan buka dadanya untuk Islam, lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Wa man yurid an yudillahu, dan sesiapa yang Allah Ta'ala inginkan dia sesat, yaj'al sadrahu dayiqan haraja, dan Allah jadikan dari dadanya sempit dan tidak mampu menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika fal kafiru ghairu muwaffaq. Itu kita katakan kafir tidak muwaffaq. Tidak muwaffaq kenapa? Karena tidak dijadikan qudrah ala ta'ah dan tidak dijadikan ta'ah kepada mereka. Disebabkan tu mereka tidak dikira sebagai muwaffaq. Wa ma taufiqi illa billahil aliyil azim. Illa billah, ba tadi pada billah itu sama ada dengan makna min, dengan takdir wa ma taufiqi illa min Allah. Billah tadi dengan maksud tidaklah taufikku ini melainkan daripada Allah. Atau annahu dhammana at-taufiq ma'na al-i'anah wa at-taqdir. Tamam? Ataupun dia letakkan taufik tadi dengan makna i'anah wa at-taqdir. Maka dia punya tafsiran dia ai wa ma a'anani illa Allah. Jadi wa ma taufiqi illa billah. Jadi dengan makna taufik dengan makna i'anah, ai wa ma a'anani illa Allah. Tidaklah yang membantu aku dan yang makna al-i'anah wa taqdir, itulah wa taqdir wa ma a'anani illa Allah. Bukan makna i'anah wa taqdir. أنه ضمن التوفيق معنى الإعانة والتقدير أي وما أعانني إلا الله. Tidaklah yang membantuku melainkan Allah Ta'ala sahaja. Jadi ba tu isti'anah, ba isti'anah, dan juga digabungkan dengan makna taufik dengan makna i'anah. Yani i'anah ala at-taufiq. Al-Ali al-Azim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada pertemuan pengajian yang akan datang kita akan mengaji bab Bismillah pula. Hari ini baca wa ma taufiqi illa billah, dan taufik saja. Moga-moga dapat dengar balik dan kemudian diperhatikan semula, dan kalau jelas, kalau tidak jelas mohon pada Allah agar dijelaskan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.